Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Haris J. Add it up. Add it up. So, untuk hari ni saya akan sambung kita punya education berkenaan Trendline Part 2. Okay. Jadi hopefully apa yang saya explain pada Part 1, okay, sebelum ni korang boleh refer video Trendline Part 1 yang sebelum ni. Saya harap korang jelas tentang macam mana kita nak makin trendline ni, apa benda itu trendline, boleh ke kita gunakan trendline ni pada semua time frame. Okay. Dan pada part 2 ni pula saya akan jelaskan beberapa jenis trendline yang saya draw, yang saya gunakan dalam trading seharian saya. Okay, so let's go. Okay, yang pertama kita ada 3 gambar yang seperti mana korang nampak dekat saya punya screen ni. Okay, saya dah lukis siap-siap untuk korang. Kita ada gambar yang pertama, kita ada gambar yang kedua dan yang ketiga. Okay, so basically yang pertama ni saya namakan dia 3 touch of trendline. Okay, 3 touch of trendline. Jadi 3 touch of trendline ni basically macam biasa, kita kena ada 2 point terlebih dahulu untuk kita boleh tarik satu trendline. Okay, contoh point yang pertama, point yang kedua. Okay, then kita tarik satu trendline macam ni. Okay, dan basically point yang ketiga tu adalah kawasan di mana kita entry. Okay, dan kebiasaannya macam yang saya cakap sebelum ni, trendline ni adalah satu confluence ataupun ada orang panggil confirmation. Saya panggil dia confluence. Sebab apa confluence? Sebab dia adalah satu pertemuan di antara zone SNR, level SNR dengan trendline. Jadi keadaan dia seperti yang korang tengok dalam skrin saya ni. Okay, kalau korang tengok pergerakan harga tu, dia naik ke atas dan break resisten yang sebelah. Okay, dia break resisten yang sebelah. Okay, dan kita dapat lihat harga pullback semula ke kawasan yang dia break, dan kita dapat lihat ada trend line. Okay, that's why kita kata trendline ni adalah satu confluence. Confluence tu pertemuan, tersasul pula Okay. Then dia naik sambung ke atas. Basically ini adalah 3 touch of trendline. Okay, untuk yang kedua, gambar yang kedua ni, okay, ini adalah trendline breakout. Sama juga. Apa jenis trendline sekalipun, kalau korang nak tarik, korang kena ada 2 point. Okay, point yang pertama, point yang kedua. Okay, then korang tengok harga tu break trendline dan zone resistance ni. Nampak? Dia break. Okay, then harga pullback, barulah kita entry buy. Kadang-kadang harga tu dia tak sampai pun dekat trendline. Dia hanya masuk zone sedikit, lepas tu terus pergi. Kadang-kadang dia pergi terlalu dalam dan baru pergi. Kadang-kadang dia just sampai, just nice dan terus pergi. Itu membuktikan apa yang kita lukis ni perfect, tapi market takkan bagi apa yang kita nak. Okay, apa yang kita nak. Alright. So ini jenis trendline yang kedua lah, trendline breakout. Dan jenis trendline yang ketiga adalah 3 drive. 3 drive. Okay, so entry point kita akan berada di 3 lowest, dekat pada 3 lowest point. Point ketiga yang lowest, point ketiga yang highest. Okay, dan basically 3 drive ni kebiasaannya berlaku pada level-level reversal. Okay, seperti yang saya tunjuk dalam gambar ni, mungkin dekat dia punya sebelah kiri tu ada satu level higher time frame ke,
Okey, harga tempat di mana harga berpotensi untuk reverse. Dan sama juga kita perlukan 2 poin. Poin pertama dan poin kedua untuk kita tarik dia sebagai tree drive. Okey, untuk tree drive ni kalau rasa risau, kalau rasa takut nak masuk tempat reversal ni, kita boleh tunggu pada point yang kedua, which is kita tunggu harga tu breakout ke atas, then datang balik baru kita entry. Dia dah jadi lebih kurang macam nombor 2 ni pula. Okay, mana-mana pun tak ada masalah, kita boleh mencuba selagi mana kita dapat peluang. So either korang ambil peluang ataupun terlepas peluang. Okay, yang paling penting dia adalah korang berani untuk ambil risiko. Okay, jadi inilah 3 contoh yang saya lukis ni, 3 jenis trendline yang selalu saya gunakan dalam trading seharian saya. Okay, alright, ini lukisan dan kita akan pergi kepada chart pula. Okay, yang pertama yang pertama tadi saya cakap 3 touch of trend line. Okay, 3 touch of trend line. So korang tengok dekat chart ni, kita buka line chart untuk memudahkan. Okay, point yang pertama, lepas tu point yang kedua, dan kita tarik macam ni. Okay. Mungkin nanti ada yang cakap lah, benda dah jadi boleh lah sembang. Betul. Sebab tu lah benda dah jadi ni saya nak tunjuk contoh. Okay, tapi korang boleh mencuba. Apa yang saya ajar ni korang boleh cuba tengok macam mana. Okay, tapi saya terus terang saya cakap, trendline ni kalau saya gunakan, dia adalah perkara yang ketiga ke keempat lah. Sebab first kali saya tahu korang mesti ada SOP masing-masing. Yang pertama of course lah direction, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi trendline ni adalah perkara nombor 3 tak pun keempat lah dalam trading checklist saya. Okay, so tarik point pertama, point kedua. Okay, dan kita tarik. Alright, so korang boleh tengok dekat sini. Ni point pertama, point kedua, dan harga tu naik ke atas, dia break resistance ni. Nampak? Dan sebarang harga yang pullback, itulah tempat entry. Ni kat dalam ni tempat entry. So trendline ni hanya sekadar menyokong paras kenaikan harga. Dan kita dapat tengok harga tu naik. Okay, ini jenis trendline yang pertama yang saya tunjukkan dekat dalam chart. Okay, kita pergi pula kepada jenis yang kedua, trendline breakout. Okay, sama, kita akan tarik point pertama, point kedua. Okay, dan kita dapat lihat harga tu breakout. Kita kena buka candlestick baru kita nampak harga tu pullback. Okay, nampak tak? Ni dia breakout. So kau nampak ni ada shadow ni, sebenarnya dia adalah pullback juga kalau kita faham pergerakan harga tu. Sebab dalam shadow tu pun akan ada structure, dekat dalam shadow tu pun dia adalah harga juga. Basically dia, walaupun kita tak nampak pergerakan dia tu pullback, tapi sebenarnya itu adalah pullback. Macam ni. Okay, itu berkaitan dengan trendline breakout yang nombor 2. Okay. So yang ketiga, tree drive. Tree drive. Kita tengok tree drive. Point pertama, point kedua, dan kita tarik. Macam ni. Jadi point yang ketiga tu adalah kita punya entry point. Kita tengok kat sini kenapa harga tu reverse. Cuba kita buka daily punya time frame. Nampak tak? See? Kat sini kalau korang tengok, ada satu kawasan tempat di mana harga berpotensi untuk reverse. Ada engulfing bullish lah, ada korang nak bagi tahu ada strong support lah kan. Tiba ada strong support lah kan. Strong support, strong resistance ada juga yang pecah ya. Macam mana kita nak kata tu strong support, strong resistance, betul tak? Okay, tengok ni adalah daily zone. Okay, kita switch kepada H1. Alright, nampak tak?
Basically tree drive ni kita gunakan trendline ni sebagai kawasan di mana harga tu berpotensi untuk reverse, dan basically kita akan entry pada point yang ketiga paling lowest ataupun point yang ketiga paling highest. Tapi dia agak beresiko sikit lah. Sebab apa? Kadang-kadang situasi harga ni dia akan lajak ke bawah dan baru dia reverse ke atas. Itulah risiko yang bakal kita kena tanggung. Okay, so hopefully korang faham tentang 3 jenis trendline yang saya explain ni pada part 2 ni. Okay, so korang boleh buat backtest terlebih dahulu, tengok macam mana, adakah korang sesuai nak pakai ketiga-tiga jenis trendline ni, ataupun korang just sesuai untuk nak pakai satu ataupun dua. Sebab dekat luar sana banyak lagi jenis-jenis trendline yang saya tak dapat lagi exactly teori dia. So saya hanya explain apa pemahaman saya, apa yang teori yang saya dapat. Macam tu lah. Okay, so hopefully membantu korang punya knowledge, membantu korang improve lagi knowledge korang berkenaan dengan trendline. Okay, so itu sahaja untuk part 2 trendline. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. See you when I see you. Assalamualaikum